Ketua Penerangan ni di semua peringkat ini dalam satu rumusan iaitu GST, daripada gelap kepada sama kepada terang. GST ni bukan Goods and Services Tax sahaja. Jadi dia nak daripada gelap kepada sama kepada terang. Itulah fungsi dia dalam segala hal, isu dasar, perkara yang kita nak sampaikan. Jangan kita bagi pada puak-puak ni. Jangan kita bagi pada puak-puak ini. Kalau calon dia menang, tidak ada menteri besar di belakang dia, tuan-tuan. Kalau calon dia menang, tidak ada exco kerajaan negeri di belakangnya. Calon kita, Syed Ibrahim Syed Ahmad ini, di belakangnya ada menteri besar Datuk Nat. Di belakangnya ada siapa? Ada exco kerajaan negeri. Di belakang Tuan Syed Ibrahim ini bersamanya ada Tan Sri Muhyiddin, bersamanya ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Betul, tuan-tuan? Calon dia tak ada menteri besar, calon dia tak ada timbalan Perdana Menteri, calon dia tidak ada menteri, calon dia tidak ada Perdana Menteri yang menolong. Tapi calon kita ada exco, ada menteri besar, ada timbalan menteri, ada menteri, ada Perdana Menteri yang menolong Syed Ibrahim Syed Ahmad ni. Setuju, tuan-tuan? Tentu. Yong Tek Lee bukan orang sini, betul? Ansari Abdullah bukan orang sini, betul? Datin Linda Sen ini orang Sandakan, betul? Yang wanita-wanita pasti suka dia, lelaki pun suka dia. Datin Linda Sen ini, betul, tuan-tuan? Dia boleh bantu kita. Satu perkara yang penting ialah Datin Linda ini, dia tidak perseorangan. Dia bukan macam Yong Tek Lee, tidak ada negeri. Yong Tek Lee tidak ada negara. Yong Tek Lee tidak ada ketua menteri. Yong Tek Lee tidak ada perdana menteri. Ya, Ansari Abdullah tidak ada ketua menteri, tidak ada perdana menteri. Orang yang ada bersama perdana menteri dan ketua menteri ialah calon Barisan Nasional Datin Linda Sen. Itu dia yang bersama-sama membantu dia. Surat, kalau SAPP menang, Yong Tek Lee menang, tak laku, tuan-tuan. Dia mau hantar surat pada siapa? Surat pada saya letak tepi saja, tuan-tuan. Untung letak tepi, silap-silap masuk bakul sampah saja, tuan-tuan. Tapi kalau Datin Linda Sen menang, surat dia boleh hantar pada semua menteri dan semua pembantu menteri, ketua menteri, perdana menteri, timbalan menteri untuk menolong kita. Betul kan, Pak? Itu perkara yang menjadi perkiraan kita dalam pilihan raya kecil ini. Setuju pada saya? Untuk apa kita bagi undi kita pada Yong Tek Lee? Untuk apa bagi pada Ansari Abdullah? Membazir, tuan-tuan. Pada Jabatan Pembangunan Negeri. Orang Kelantan menolak PN lah, hormat sikit. Soalnya two levels, if you want, on a polemic, idealistic. Tahu apabila salah satu poin dalam manifesto pembangkang itu ialah membaiki hubungan antara negeri dengan pusat. Apakah mereka fikir kalau mereka menjadi kerajaan negeri, hubungan itu boleh dibaiki? Kerajaan pusat Barisan Nasional, bukan begitu. Dan dalam poin mereka untuk membaiki hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, adakah sekarang ini tak baik? Hubungan cukup baik. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Tan Sri Muhyiddin turun ke Sarawak ini entah berapa puluh kali dan akan datang lagi sepanjang kempen ini. Apabila hubungan sama kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang memerintah itu maksudnya hubungan yang baik, bukan begitu? Dan perjanjian dan konsep federalisme ini mesti dipertahankan. Saya cukup kecewa dengan sikap wakil rakyat Barisan Nasional, khususnya Arau yang daripada Perlis ni, kerana dia
kerana dia tidak mempertahankan hak negeri. Yang mana mereka datang ke dewan ini, mereka sepatutnya membela dan mempertahankan hak negeri, yang mana negeri, rakyat negeri itulah yang menghantar mereka ke dewan ini. Apabila kita menerima pentakrifan yang baru ini, yang boleh dikemukakan dengan sewenang-wenangnya, maka kita akan mengkhianati kepentingan dan hak negeri itu sendiri. Ya, saya rasa kalau perjanjian yang kita sendiri buat dan ditangani oleh negeri-negeri yang berdaulat dalam negara kita tak dihormati oleh Petronas, oleh kerajaan pusat, apakah orang luar boleh percaya kepada kita kalau dia bawa duit melabur di sini, sedangkan kerajaan-kerajaan negeri tak dihormati oleh kita? Kerajaan pusat jangan sombong kerana wujudnya kerajaan pusat oleh sebab persetujuan daripada kerajaan-kerajaan negeri yang telah pun menerima syarat-syarat untuk menjadi sebahagian daripada persekutuan yang diwujudkan. Mesti ada keadilan, mesti ada fair play, kata orang putih, dalam urusan hubungan antara negeri dengan pusat. Pusat hanya memegang amanah daripada kedaulatan rakyat di tiap-tiap negeri yang berdaulat, yang telah bersekutu dalam persekutuan itu. Ini masalah besar, masalah yang saya tempoh hari di Kota Baru berkata perlu barangkali kita semak semula perjanjian yang dibuat dalam tahun 48 dan perjanjian yang dibuat sebelum tahun 63 apabila nak menubuhkan persekutuan Tanah Melayu dan persekutuan Malaysia. Kerana mesti ada keadilan dalam hubungan ini, mesti ada timbang rasa antara pusat dengan negeri. Kerana pusat hanya mempunyai amanah yang diberi oleh negeri-negeri. Raja-raja menyerah segala-galanya dalam tahun 45 nak menubuhkan persekutuan Tanah Melayu kerana menyedari bahawa sesudah kita tolak Malaysia Union, kita tak mahu sebuah kerajaan yang tidak bersekutu yang begitu kuat menekan kepada negeri-negeri seperti di zaman penjajah. Jadi kita tak mahu Malaysia Union kembali balik kerana itu sudah ditolak oleh nenek moyang sebelum kita ini. Kita mahu supaya ada hormat menghormati antara negeri dan negeri dan antara pusat dengan negeri. Baru kita selamat. Itu sebab Sabah Sarawak memikir soal ini dengan mendalam, takut disalah guna kuasa yang terdapat dalam hubungan negeri dan pusat dalam rangka apa juga urusan yang dibuat antara negeri dengan pusat. Jadi saudara-saudari, jelas nampak soal minyak menjadi satu persoalan yang besar yang barangkali akan mendesak kita menyemak semula perjanjian lampau yang sekarang ini tidak lagi dihormati sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berkuasa. Jadi saudara-saudari, sekarang ini kita mempunyai masalah yang mesti kita selesai. Saya sebut boleh? Well, at least I did something today. Yeah. Thank you so much. Thank you.